Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar? Hari ini adalah hari tengok lupa dah hari apa. So hari ini adalah hari Rabu. Besok hari Khamis. Hari ni 1 April. 1 April. So harapnya janganlah ada yang sambut April Fool di saat kita dalam keadaan MOC, Movement Order, dan juga PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi insyaAllah hari ini bersamaan 1 April 7 Syakban. So Alhamdulillah, siapa bersama saya pada petang ini. Alhamdulillah saya nak share sikit. Apa khabar Siti Anisa? Terima kasih. Jarang-jarang saya buat live petang-petang. Lepas tu dah pukul 6 lewat pula tu. Jadi banyak urusan hari ni lah. InsyaAllah apapun saya cuba yang terbaik lah. InsyaAllah. Apa khabar? Siapa lagi bersama saya di sini? Lina Yin. Lina Yin, Lin. Oh, nama sedap. So Alhamdulillah, InsyaAllah okey dah ni So kita mulakan. InsyaAllah saya ambil masa sikit masa petang ni. Dekat sini hujan. So macam mana tempat anda? Dekat Sedang ni hujan. Jadi insyaAllah pada petang ni hujan rahmat ni saya nak berkongsi sesuatu lah. InsyaAllah anda dapat manfaatnya. Pada pagi tadi dalam FB saya, dalam Facebook, kalau anda boleh tengok Facebook. Ini Husna Husna pergi ke sana. Apa buat live ni? Bagus. Jadi FB tadi saya berkongsi ada satu video daripada guru saya, Afnan Rosli, seorang influencer yang hebat. So banyak belajar dengan dia, metamorfosis, kursus dia lah yang antara yang buatkan saya impak nak berubah, nak ubah kehidupan saya, nak jadi apa yang saya nak. Jadi saya dah buat misi 100 hari bermula Januari, 7 Januari, dan hari ni adalah hari ke-76 saya. Jadi Alhamdulillah saya akan teruskan misi saya. Dan ini pagi tadi dia ada berkongsi dalam video tu tentang 13 pintu rezeki. Apa yang saya suka, apa yang dikongsi tadi ialah bukan semua orang ada gaji, tapi semua orang ada rezeki. Apa khabar Hafizuddin Zaidi? Oh, ini sahabat saya. Sihat Hafiz. Jadi dia cakap bukan semua orang ada gaji, tetapi semua orang ada rezeki. Yang tu yang buatkan saya antara 15 perkongsian beliau pada pagi tadi. Sebenarnya semalam live tu. Jadi pagi tadi baru saya tengok balik. Jadi satu benda yang spark pada saya, sebab ramai orang hilang punca rezeki pada ketika ini. Pada hari ini adalah hari ke-14 PKP. So apa khabar Siti Tunjai? Bersama lagi kita. So petang ni saya ingin berkongsi sesuatu yang amat bagus untuk anda, InsyaAllah. So saya jarang-jarang buat dalam rumah, sebab memang keadaan kata apa, anak-anak dan sebagainya takut mengganggu. Tapi InsyaAllah kat luar sana hujan lebat. Jadi harapnya anda dapat sesuatu. Okey, saya mulakan. So ada 3 pintu rezeki yang sebenarnya orang selalu fikir bahawa gaji kita daripada pekerjaan itulah rezeki kita. Tapi sebenarnya ada lagi 12 ni macam mana 10 12 kan. So 12 lagi pintu rezeki yang kita tak teroka. Dan seorang ustaz pernah bercakap dengan saya. Apa khabar Rohana Ana? Okey. So seorang ustaz pernah berkata dengan saya lah dalam satu majlis ilmu. Dia kata macam ni. Dia kata Allah ataupun kata apa, Tuhan jadikan kita dengan rezeki. Sebab tu lahirnya anak ada rezeki siap-siap untuk dia. Katakanlah rezeki untuk anak ni ataupun untuk kita ni 10 bilion. Jadi 10 bilion rezeki ni maknanya mungkin daripada lahir sampai dia akhir hayat lah. So 10 bilion ni banyak. Mungkin 100 bilion, mungkin kita tak tahu, tak ternilai. Tetapi apa yang amalan kita buat daripada kecil sampai sekarang, kita tak dapat teroka lagi yang 10 bilion tu. Contoh ni 10 bilion tu contoh. Mungkin lebih. Setiap orang berbeza. Jadi kenapa tak teroka? Sebab tak cukup amalan. So kita dah kata kita dah kerja kuat. Sebenarnya kita hanya buka satu pintu rezeki. Ada 13 pintu rezeki lagi. Ada 12 lagi pintu rezeki. Jadi hari ni saya nak berkongsi Kalau ikut Ustaz Iqbal Zain, so dia bercakap dia ada dua sumber yang saya dapat ni.
Satu Ustaz Iqbal Zain, anda boleh search Facebook, dia berkongsi tentang 13 pintu rezeki. Dan satu lagi saya dapat daripada seorang juga Ustaz daripada Indonesia. So ada persamaan, cuma ada sedikit kontra. So kalau ikutkan Ustaz Iqbal Zain cakap, pertama sekali ialah takwa. Yang kedua adalah tawakal. Ini semua pintu rezeki. Rezeki daripada takwa lain, rezeki daripada tawakal lain, rezeki daripada solat lain. Itu nombor 3. Nombor 4 sedekah. Nombor 5 istighfar. Nombor 6 syukur. Okay. So nombor 7 silaturahim. Kalau siapa yang ada sini yang boleh tulis, share pada rakan-rakan yang mungkin akan mendengar selepas ini. Apa khabar Khairul Bashar? Okay. So 7 silaturahim. Okay. Nombor 8 tuntut ilmu. So 9 nikah dengan berkahwin, tambah rezeki. 10 dakwah ataupun menyebarkan ilmu. 11 membaca Quran atau tilawah Quran. 12 zikir, kan? Dan yang ketiga adalah pekerjaan. So pekerjaan kita yang ke-13. Dan Allah bercakap dalam ilmu Ustaz Iqbal Zain ni, dia kata ada perintah dan jaminan Allah, dan ada yang hanya perintah tapi belum ada jaminan. So nombor 1 hingga 12 yang saya nyatakan tadi, itu adalah perintah dan jaminan. Jadi siapa yang buat sedekah, dia akan ada jaminan. Jaminan rezeki. Saujana In, apa khabar? Hafizuddin, Abang Long, nanti tulis Abang Long, saya nak. Okey, tak apa, no problem. InsyaAllah nanti saya tulis dalam FB nanti. Jangan risau, jangan risau. Ada nota pun boleh nak bagi semua ni. Ilmu Allah nak bagi semua. Thank you Hafiz. Baik. So perintah dan jaminan. Jadi nombor 1 hingga 12 ni adalah perintah Allah dan juga jaminan. Kalau buat ni, sedekah akan dapat rezeki. So baca Quran dapat rezeki. So zikir dapat rezeki. Tawakal dapat rezeki. Takwa dapat rezeki. Tetapi yang nombor 13, pekerjaan. Yang pekerjaan ni, yang kita sama ada kita bekerja makan gaji ataupun juga dengan berniaga, itu belum jaminan. Allah cakap hanya perintah. So kita tidak boleh duduk saja, kita kena bekerja. Dan itu bukan jaminan. Bukan semestinya orang berniaga dia akan dapat untung. Bukan semestinya kita kerja kuat kita akan dapat kaya. Tidak, itu bukan jaminan. So itu nak faham. Jadi apa benda, bila saya kaji ilmu ni yang daripada guru saya, baru saya tahu kenapa dia suka duduk rumah. Dia suka sebab rezeki ni pun tambah. Dia suka tolong orang buat amal. Itulah satu pintu rezeki dia. Lepas tu dia suka travel. Dia kata tak kerja ke dia ni, umur muda tapi kaya raya. Jadi itulah kata dia dah berjumpa pintu-pintu rezeki ni. Okey, baik. So saya pasti anda dengan saya ni mungkin bekerja makan gaji. So mungkin kita nak senang seperti orang lain. Kau boleh PKP ni mengajar kita bahawa hidup orang kaya. Pagi kita baca buku, pagi kita jogging, pagi kita minum teh, breakfast dengan keluarga. Tengah hari ada lagi sembahyang Jumaat, sembahyang berjemaah, Zuhur, Asar sembahyang Jumaat lagi. So memang kita duduk kat rumah. Apa khabar Hakim Amin? Ini sahabat saya, Hanam Sulong, apa khabar? Okey, teruskan. Ini antaranya yang diceritakan oleh Ustaz Iqbal Iqbal Zain. Anda boleh tengok 13 perkara punca rezeki. Okey, saya nak berkongsi. Ini yang saya kaji pula daripada seorang ustaz daripada Indonesia. So dia kata ada 13 juga. Cuma ada yang sama, ada yang sedikit lain, dan saya tengok dia memberikan sekali dalilnya. Okey, saya nak share. Ada masa lagi sikit lagi, kalau boleh anda boleh tunggu. Okey, baik. So pertama sekali dia kata kita selalu beranggapan bahawa apa yang kita buat ni, kita usahakan kita akan dapat. Tapi tak semestinya Allah cakap. Tapi kita sebagai umat Islam, kita kena percaya bahawa apa yang kita buat ni akan ada rezeki dia. Okey, baik. So nombor 1, sila catat 13 pintu rezeki saya nak share ni. Mudah-mudahan anda akan dapat. Saya dah dapat sedikit tempias. Jadi saya rasa seronok saya nak kongsi dengan anda. Jangan kita rasa resah, kita hilang pekerjaan, kita kurang rezeki kita. Mungkin yang niaga tu dah kurang. Yang niaga online je nampak meletup. Yang lain tu nampaknya kedai makan, ekonomi merudum, banyak benda perniagaan. Kesian kedai-kedai kecil tutup. Siti Masyitah berdoa, terima kasih. Cikgu Faiz Rahman, semua hebat-hebat lah yang petang ni, insyaAllah. Alhamdulillah. Saya pertama kali buat live petang ni, saja nak cuba-cuba. Selalu saya buat pagi, tapi tak apa, teruskan. Okey, nombor 1, sila catat 13 pintu rezeki ni. Saya nak pertama sekali ialah solat. Ni satu dia, solat 5 waktu tepat pada masa. So dalam point ni dia ada 2. Satu tepat pada masa, lepas tu solat 5 waktu. Ini paling penting dalam 13 pintu rezeki ni.
Kalau kita tak buat ini, kita tak tahu yang lain pintu-pintu kita takut dia susah nak buka. Sebab ini yang ustaz kata ini paling penting. So banyak orang yang dia buat amalan banyak, sedekah banyak, buat baik banyak, istighfar banyak, zikir tak termasa, tapi dia tak jaga solat dia. Dan solat pula tak tepat waktu. Saya pun sama. Jadi bila cuti PKP ni mengajar saya bahawa kita dah tak dengar azan daripada masjid kan. Kalau ada pun sayup, kadang ada tak ada kan. Jadi so ketua keluarga disarankan, digalakkan untuk azan. Jadi bila kita azan, dah tentulah kalau boleh kita 5 waktu azan. Dan bila azan dah tentu kita dengan wuduk dan kita nak semayang tepat waktu. Jadi itulah yang mengajar saya dalam 14 hari ni. Saya bersyukur dia tepat pada masa. Sebab kita tak tahu nak buat apa kan. Jadi insya-Allah, alhamdulillah. Tapi masa kerja, ya Allah ya Tuhanku, memanglah banyak buat dosa ni lah. Semayang Zuhur dah masuk asar, Zosa nama dia kan. Jadi pukul 4 baru semayang Zuhur. Lepas tu boleh tunggu pula asar pula tepat, sebab kita nak semayang takut. Tapi kalau tak semayang kat office, selalunya pukul 6, 6.30. Silap kat aku 7 baru semayang asar. Itu saya lah. Anda mungkin tidak begitu So ini satu pintu rezeki. Okay. So dalilnya Allah cakap solat wajib paling utama. Perbaiki dan selalu perbaiki hubungan kita dengan Allah, kerana Allah sang maha memberi rezeki. So Allah dah cakap, aku memberi rezeki, aku bukan minta rezeki, aku memberi rezeki. Jadi rezeki datang daripada solat. Dan dalam daripada apa yang keterangan ustaz, dia kata apabila kita susah hati, tak ada rezeki, kita rasa macam susah nak dapat rezeki ni, asyik sempit rezeki, banyak hutang, kita kena solat dan doa. Dan dalam solat ni ada solat dan doa. Dah tentu kita solat, lepas tu kita berdoa. Jadi inilah antara satu pintu rezeki yang paling utama. Okay. So yang kedua, so catat yang nombor 2. Okay, kalau boleh share lah, tolong share, like, love kan, love dan share. Ini ilmu ni sangat beruntung, sebab saya dapat daripada guru saya, dan lepas tu saya menggaji, saya tambah lagi untuk anda kan. Sebab benda ni saya baru tahu yang 12 pintu rezeki ni. Yang nombor 2 ialah takwa. Okey. Takwa ni surah At-Talaq ayat 2 hingga 3. So mengatakan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan jalan keluar baginya. Hebat tak? Dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka. Ini surah At-Talaq ayat 2 hingga 3. So ni ayat juga ayat 1000 dinar. Jadi barang siapa yang bertakwa, takwa ni kita takut pada Allah kan. Apa khabar Didi Suhendi kan, takut pada Allah. Jadi kita tak buat benda-benda yang tak baik atau kemurukaannya kan, kita tak buat dosa. Jadi kita takwa, nak buat satu benda kita takut. Dan banyak pengertian takwa ni kalau kita belajar peringkat yang tertinggi lah. Tapi cukup kita takut nak buat satu benda, kita takut bahawa kita merasakan Allah melihat kita. Okay, Aida Suraya Mak Yunus. Okay, terima kasih menonton. Okay, baik, saya teruskan nombor 3. Nombor 3 ialah tawakal. So ayat dalam dia punya dalil yang ustaz ni berikan ialah Nabi SAW bersabda, seandainya kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, nescaya kamu diberi rezeki seperti burung. Burung ni macam mana? Burung diberi rezeki pagi kan, diberi rezeki pagi ia lapar, petang ia kenyang. So bayangkan, dia rezeki macam burung, pagi lapar, ada je rezeki dia, petang dia kenyang. Jadi itulah kalau kita tawakal dengan sebenar tawakal. Nak tawakal sebenar tawakal ni macam mana? Kalau anda pernah, saya sarankan anda kalau ada masa terluang, mungkin lepas habis PKP ni, anda pergi ke ladang ala warisan. So anda belajar memanah dan berkuda. Saya belajar tawakal ni, sebenarnya tawakal juga kita serah pada Allah. Kita serah. Kalau apa-apa pun selalu baca la ilaha illa anta, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita serahkan. Itu tawakal. Kalau rasa macam susah, la haula wala quwwata, selalu cakap itu. Tetapi kadang hati kita tak serah pada dia. Dan dengan masa memanah dan berkuda ni, saya dapat ilmu tawakal ni, memang kita takut sangat. Kalau kita tak tawakal, tak berhubung dengan Allah, kita boleh jatuh ketika berkuda. Dan ketika memanah, kita tak tawakal, kita kosongkan diri, kita hanya ada Allah, tak tepat panahan kita tu. Buatlah macam mana, kita belajar skill, cara tak tepat. So itu saya dapat. So tawakal dengan sebab tawakal, insya-Allah Allah akan beri rezeki seperti burung. Pagi lapar, petang kenyang. Ada je rezeki. Itu yang nombor 3 Saya teruskan. So insya-Allah saya ambil masa sikit lagi kan. So nombor 4, ini kita susah nak buat. Kalau anda buat, insya-Allah anda akan dapat pintu rezeki yang keempat, iaitu tahajud.
tahajud bangun malam 34 malam kan. Ada orang cakap kalau kita nak susah, kita bermula dengan kita tidur lepas isyak. Bila bangun itulah yang sebaik-baiknya. Dan kadang-kadang kita terlelap sekejap kan, terlelap sekejap lepas maghrib. Katalah kita pukul 8 terlelap, nak tengok berita terlelap kan. Sedar pukul 10. Jadi kita sembang isyak dan boleh terus tahajud. So ada ustaz kata begitu sebab kita dah tidur kan. Dia isyak dan terus kita buat sembahyang malam. Kalau takut kita tidur sekali, memang kesedar pun 6. Memang dah subuh. Okey, kita cubalah buat tahajud. Tahajud ni apa dalil dia? Wahai manusia, sebarkanlah salam kan. So sebarkan salam, beri makanan, okey, sambung tali kasih, solat malam saat orang terlelap, maka masuklah syurga dan selamat. Ini hadis Al-Hakim, Ibnu Majah, At-Tirmizi. Ini dalam dalil yang dikatakan dalam hadis Al-Hakim, Ibnu Majah, Al-Tirmizi. Ini tahajud nombor 4. So, yang kelima, pintu rezeki kelima ialah solat duha. Yang ni pun susah kita buat, terutama bila kita bekerja. Tetapi tuan-tuan dan puan cubalah buat. Saya nak mengajak kebaikan yang bukan nak cerita kebaikan saya, tidak. Saya nak sampaikan ilmu dan saya mengingatkan saya juga. Jadi video nanti saya akan tengok balik video ni. Jadi ingatkan saya. Kan, cakap pandai buat tak buat. Jadi itu mencabar saya untuk orang kata apa, bila kita bercakap ni kita ingatkan diri kita, insya-Allah. Yang ni saya insya-Allah saya dah tempoh PKP ni, alhamdulillah saya buat. Bila buat solat duha ni, apa dalil dia? Dalam hadis Abu Darda cakap, wahai anak Adam, janganlah engkau merasa lemah dari 4 rakaat dalam mengawali harimu. Niscaya Allah Taala akan mencukupi di akhir harimu. Daripada awal hari kita rasa berat, so dia kata 4 rakaat. So Nabi dan sahabat buat 4 rakaat solat duha. Kita dapat 2 pun alhamdulillah. Tapi kalau terbaik yang 4, so jika kita dapat kawal kita pada pagi itu, kita dapat buat solat duha, Allah akan mencukupkan di akhir hari itu. Jadi ada rezeki pada hari itu. Jadi saya nak berkongsi sikit apa dia buat anak saya tu so nampak je okey. Like, love, share banyak-banyak. So tulis saya dah bagi 5 pintu rezeki ni. Ada sikit lagi. So dah 16 minit itulah. Bila live ni kata apa, kadang terlajak masa InsyaAllah. So inilah hadis daripada Abu Darda. So apa saya nak kongsi dalam kan dah mula hari ni moratorium. Jadi sesiapa yang berurusan dengan bank, pinjaman peribadi, pinjaman kereta dan apa-apa juga, so semalam adalah hari terakhir. Jadi bank-bank dah call, mana ada tunggakan yang lebih 90 hari. Terima kasih Noriza, terbaik. Okey, Abi Saleh, terima kasih kerana menontonnya. Thank you. Boleh komen, boleh tanya, no problem. Kan? Yang penting share, tulis nota ni. So, apa yang saya dapat adalah ada sedikit tunggakan yang bank tak benarkan saya lah untuk kata apa, dapat moratorium ni. Jadi dia cakap cik ada 4 bulan. Bila 4 bulan, alamak, personal loan lah. Lepas tu berapa sebulan dekat 2,000, jadi ada 8,000. Thank you Muhammad Noor kena share. Terima kasih kan. So kita dapat sebarkan ilmu-ilmu ni okey. Jadi bila 8,000 dalam tempoh yang dalam satu hari, macam mana saya nak dapatkan duit 8,000 ni? Apa khabar Amira? Okey. Jadi apabila solat duha, tawakal, lepas tu dalam kita baca Al-Quran, Al-Waqiah. Bila saya pagi tu saya terpaksa macam soalan minta sedekah lah, mintakan kawan ni sikit, tapi alhamdulillah orang yang seko tu membantu bagi pinjaman, bukan sikit-sikit. Kalau nak cari 8,000 ni macam mana kita nak cari? Tu sikit ni sikit-sikit, tapi ada isi saya nak bagi. Tetapi apabila saya sampai ke bank, Allah kecewanya bank, Agrobank tutup. So saya call lah, tengok kat ATM tu, saya call, macam mana nak selesai ni, kata dia tak dapat moratorium. Jadi tengok ada nombor link talian bebas, saya call, dia kata dekat Bandar Seri Mayu dia buka. Jadi saya berhubung lah. Terima kasih kerana mengingatkan dan terima kasih Hanam Sulung. No problem. Ini semua ilmu Allah, saya share je Jadi dipendekkan cerita adalah bila saya call, saya tak perlu pergi ke sana pun. So dia check nombor akaun saya dan sebagainya. Dia kata, cik punya akaun dah settle, layak untuk moratorium. Macam mana boleh layak? Macam mana saya tak bayar apa pun, sebab jumlah tu banyak. Saya kata kami dalam sistem tengok ada lagi saving account.
Encik. So dalam 9,000 tu kita tolak dalam 8,000 lebih. So settle lah. Saya terduduk rasa nak solat sujud, nak kata apa, nak sujud syukur kat situ. Mana datangnya? Itulah kata rezeki yang tak sangka-sangka. Mana datang saving ni? Dan macam mana boleh settle? Allah Akbar. Itu yang saya nak share. So kita tak tahu. Mungkin Allah tak bagi 8,000 kat saya, tapi dia bagi dalam bentuk macam ni. Kalau mungkin bagi 8,000 di saat-saat ni, mungkin saya enjoy. Kita tak tahu. So itulah kelebihan solat duha, bacaan surah Al-Waqiah, dan juga saya nak share lagi pintu rezeki. Okay, baik. So saya teruskan. Ini antara yang saya buat, tapi tidaklah power sangat. Tapi kalau buat ni, nombor 6 adalah zikir dan istighfar. Okay, zikir dan istighfar. Kalau Ustaz Iqbal Zain tadi, dia kata zikir adalah zikir, solawat dan sebagainya. Dan satu lagi istighfar, dia asing kan. Istighfar lah minta ampun. Antara minta ampun adalah astaghfirullahalazim. Tetapi dalam ustaz ni dia digabungkan zikir dan istighfar. Maknanya kita boleh zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ataupun apa juga zikir yang memuji Allah, kan, dan istighfar astagfirullahalazim. Jadi yang ni lah selalu banyak amalan yang selalu saya buat, terutama bila malam-malam boring. Dulu saya suka pasal muzik, tapi kata buang masa kan pasal muzik. Last saya daripada pinggan banyak tu, saya istighfar, kan, last habis kan. So, yang tu yang saya selalu buat, daripada duduk saja tu berangan tak apa-apa, saya istighfar. Jadi mungkin itu yang banyak bantulah, istighfar, zikir istighfar. Apa dalil dia? Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika mengerjakan yang demikian, niscaya dia akan memberi nikmat yang baik terus menerus kepadamu sampai pada waktu yang ditentukan. So dan dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang memiliki keutamaan kepada keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut ditimpa siksa hari kiamat. Ini surah Al-Hud ayat 3. Ini dalil tentang amalan ni, iaitu zikir istighfar. Okay, so nombor 7. Saya lajukan sikit kan. So nombor 7 ni penting tuan-tuan. Kalau masih ada, kan, kalau tak ada, nanti saya bagi tahu. Doa dan restu orang tua. Ini pintu rezeki yang nombor 7. Okay. Kerana dalam dalil Allah Ta'ala pernah ada cakap dalam Al-Quran, rida Allah ada rida orang tua. Mintalah restu kepada mereka, terutamanya ibu lah, kan. So rida Allah, rida Allah, rida ibu apa. Itu apa khabar Siti Rohana Arifin, terima kasih menonton. Okay, jadi kalau ada ibu apa, mungkin inilah antara pintu rezeki kita tutup. Sebab kita minta restu kat dia. Kalau susah sebagainya, kita minta. Saya ingat ada seorang mentor saya nama Datuk Zul. So setiap kali dia ada 14 bisnes, setiap kali dia susah hati dan ada benda yang dia mungkin rugi berjuta, dan ada benda yang buatkan dia susah hati, dia akan jumpa ibu dan ayah dia. Antaranya adalah pakar mentor dia lah ayah dia. Ayah dia tak tahu apa pun, tak buat bisnes pun, tapi dia kata, ayah tolong doakan saya, ya, permudah, insya-Allah. Ayah dia sebut insya-Allah je. Lepas tu dia ada jalannya. Ada jalannya. Kan, jadi bila kita sehati, walaupun ibu bapa kita tak sekolah tinggi dan sebagainya, so minta bagi tahu kat dia, tolong doakan insya-Allah. Yang tu jugalah, alhamdulillah ibu saya ada, ibu mentua masih ada. Ayah dua-dua dah ada, ayah dan ayah mentua dah tak ada. Tapi itu yang ada, selagi ada, mintalah. Dan antara Dr. Azizan selalu dia cakap dalam ceramah yang saya bagi, motivasi dia kata setiap kali dia keluar pintu, dia akan minta restu ibu dia. Itulah antara berkat kekayaan dia. Dia minta restu dan cium tangan ibu, minta doa, dipermudahkan bisnes dia. Okey, yang ke-8 adalah silaturahim. Ni penting. Banyakkan kita ni, kita dah buat amalan banyak, hablu minallah kita banyak, tapi hablu minannas ni kita tak jaga. Kita banyak sakitkan hati orang. Kita retakkan hubungan adik-beradik, hubungan kawan-kawan, saudara mara. So inilah antara pintu rezeki yang penting, silaturahim. Apa dalil dia? Dalil dia ialah barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya dan dibanyakkan rezekinya, hendaklah ia menyambung tali persaudaraan. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, baik. Saya teruskan lagi. Yang ke-9, pintu rezeki 9, sedekah. Ini kemungkinan kadang kita banyak buat. Ini adalah satu pintu rezeki yang Allah bagi perintah dan jaminan. Okey. Apa dalil dia adalah sabda Nabi SAW, tidaklah kamu diberi pertolongan dan diberi rezeki melainkan kerana orang-orang lemah di kalangan kamu. Ni hadis Bukhari. So hari ni cubalah sedekah semampu yang mungkin. Baik. So dah nak habis dah.
ada 10, semuanya 13. Yang ke-10 berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan termasuk juga dalam menyampaikan ilmu. Kalau Ustaz Iqbal Zain tadi cakap kita kena menyampaikan ilmu tu, antara buatkan kenapa saya nak buat live ni, kerana nak menyampaikan ilmu tu adalah salah satu pintu rezeki kan. So berbuat kebaikan, ada banyak orang beramal, ramai hari ni yang beramal, terutama rakan-rakan saya, adik saya Asraf kan. So hari ni dia tolong orang yang mana-mana, hantar makanan dan sebagainya. So rakan-rakan saya lain contohnya para Fida, lepas tu banyak kawan-kawan saya lain yang banyak buat amal. Hari ni rakan-rakan saya Hanif, lepas tu yang tengah berjuang membantu rakan-rakan pelajar UPM yang ketika ini tengah kemurungan, stres dan sebagainya. So tahniah diucapkan tim-tim kaunselor ni. Okey, apa dalil berbuat kebaikan ni? Ialah Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan zalim pada hamba-Nya yang berbuat kebaikan. Dia akan dibalas dengan diberi rezeki di dunia dan dibalas dengan pahala di akhirat. Wah, hebat. Pintu rezeki yang ke-10 ni, iaitu berbuat kebaikan. Jadi teruskan ya. So yang nombor 11, ini yang saya dah buat. So Ana Arifin, terima kasih menonton. Ini yang saya buat, pintu nombor 11 ialah bangun pagi. So insyaAllah hari ke-76 ni saya masih kekalkan. Dulu susah, Sabtu Ahad memang lepas subuh tidur. Tapi insyaAllah mungkin ni salah satu pintu rezeki saya juga, dipermudahkan, ialah bangun pagi. So apa dalil dia? Sabda Nabi SAW, bangunlah pagi-pagi untuk mencari rezekimu dan melakukan tugasmu, kerana hal itu membawa berkat dan kesuksesan, kejayaan. Ini hadis riwayat Al-Tabrani. So ini tuan-tuan puan, lepas ni tolonglah bangun pagi kan. Kalau rasa ngantuk sangat, musim PKP ni banyak tengok movie sampai tengah malam. So bangun subuh, kita jarakkan sikit lepas subuh tu, buatlah apa-apa, baca Quran ke kan, solat duha dan sebagainya. Agak-agak pukul 10 kat atas tu tidurlah kan, tak apa kan. Dan memang disunatkan sebelum Zuhur tu kita tidur sekejap, nap kan. So yang nombor 12 ialah berniaga. Ini antaranya ialah hadisnya pintu rezeki, kenapa orang senang dan sebagainya, ialah kerana pintu yang ke-12 ini berniaga. Dan Nabi SAW dalil dia, berniagalah kerana 9 daripada 10 pintu rezeki itu ada dalam perniagaan. Ini hadis riwayat Ahmad. So dalam saya menggali ilmu berniaga ni sebenarnya, so ada dikatakan ada hadis ni yang 9 daripada 10 pintu rezeki ni, ini adalah hadis mursal. Hadis mursal maknanya 3 mazhab ni bersetuju, Hanafi, Maliki, Ahmad kan. So kecuali Syafi'i tak setuju, sebab dia kata zaman mereka ni, zaman terdahulu, masa tu tak dalam perniagaan ni, mereka ni orang baik-baik, tak ada penipuan, tak ada riba. Zaman Syafi'i ni, so dia kena ada syarat. Hadis mursal ni kena ada syarat dia, baru hadis ni kuat. Tetapi apa pun, berniaga ni adalah satu pintu rezeki lah, kita boleh buat kan. So apa khabar Farah kan, petang-petang ni buat apa kan. Dan yang terakhir ialah ni yang terakhir ni, mana-mana yang masih bujang ataupun telah berpisah, kalau nak rezeki tambah, inilah yang ketiga. Ke-13 ialah bernikah. Bernikah ni Allah tambah rezeki. So apa dalil dia? Ialah, dan nikahlah orang-orang yang bersendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak menikah dari hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan mengkayakan mereka dengan kurniaannya, dan Allah maha luas pemberiannya dan maha mengetahui. Ini surah An-Nur ayat 32. So apa khabar Kak Sab, terima kasih menjaga, terima kasih menonton ni mentor hebat saya ni, baru cerita bab tadi berniaga, dah businesswoman dah muncul. Jadi itu saja daripada saya dah cerita tentang 13 pintu rezeki so saya ulang balik. Tolong catat apa khabar Khairi Syarul Ismail. Pertama ialah solat 5 waktu. Ini 13 pintu rezeki, solat 5 waktu dan tepat pada waktu. Terima kasih Cikgu Faiz catat. Alhamdulillah Cikgu Faiz ni. Nampaknya saya tak payah ulang lah. Tengok nota daripada Cikgu Faiz. Terima kasih Cikgu. Hebat. Moga saya doa supaya Cikgu dimurahkan rezeki, dan semua yang menonton, yang mendengar ni dimurahkan rezeki, dibuka semua 13 pintu rezeki. Amin, insya-Allah. Jadi saya rasa itu saja program saya pada petang ni.
dah 28 minit kan. So mula kata nak 10-15 minit dah terlajak. Jadi saya rasa perkongsian pagi tadi daripada Afnan Rosli, dan saya mengkaji, mencari balik nota-nota dia dan berjumpa nota-nota orang-orang hebat di negara ini. So inilah antara yang buatkan saya rasa macam tak boleh tidur. Saya mengkaji. Saya rasa saya nak, kalau boleh nak buat semua 3 bulan ni, semoga kita semua kaya selepas habis musim COVID ni, dah semua dah aman, damai, kita akan mendapat rezeki yang melimpah-limpah. Kita mungkin tergolong pada orang kaya. Cik Ariz, alhamdulillah, terima ingatkan Encik tak perasan. Tak perasan. Mesti saya tunggu daripada Farah ni kan. So saya doakan Farah pun akan menjadi kaya, akan dimurahkan rezeki. Jadi itu saja daripada saya. Masa 29 minit cukup untuk saya untuk sampaikan ilmu ni. Mudah-mudahan anda mendapat keberkatan, dapat rezeki berluar dan dijauhi daripada penyakit wabak coronavirus ini. Alhamdulillah saya sihat, Farah. Alhamdulillah. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih. Alamak, ini Kak Rafi'ah Ibrahim. Siapa Kak yang mengasuh? Kak Ida. Allah Akbar, lupa ke nama Kak Ida. Apa khabar Kak Ida? Allah, Kak Ida muncul ketika nak habis dah Kak Ida. Jadi isteri saya akan salam, anak-anak semua akan salam. Alhamdulillah, itu saja daripada saya. Kak Ida boleh tengok balik live saya ni selama 29 minit. Jadi itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Amin. Terima kasih Kak Sak. Semua limpah rezeki. Amin. Doakan saya. Ini mentor saya ni, tolong ajar saya insya-Allah. Dan kalau boleh nanti kita akan ada, saya cuba tengah mengkaji, tengah belajar be live ni, supaya ada saya munculkan seorang dua rakan-rakan saya macam Zoom meeting, supaya dia berkongsi ilmu-ilmu, terutama ilmu-ilmu perniagaan. Dan itu saja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Berjumpa lagi. Bye bye. Jumpa lagi besok.